Jika anak Anda hampir kehilangan penglihatan, tidakkah Anda ingin satu hari sahaja agar gambaran dunia ini tersemat dalam matanya? Sukar untuk membayangkan bagaimana perasaan ibu bapa jika anak yang belum mencapai usia 18 tahun terpaksa menjalani hidup dalam kegelapan abadi. Apabila seorang gadis muda menyuarakan hasrat untuk melihat Malaysia buat kali terakhir sebelum seluruh dunianya menjadi gelap, kata-kata itu membuatkan keluarganya sanggup meninggalkan segala-galanya dan segera terbang ke Malaysia. Dan di tempat itulah, apakah imej terakhir yang sempat gadis itu lihat? Nama saya Sarah. Saya tinggal di sebuah bandar tepi pantai di Sydney, Australia, bersama suami saya, David, dan anak perempuan kami, Olivia. Rutin harian saya hampir sama setiap hari. Saya bangun awal pagi, sediakan sarapan untuk suami, hantar Olivia ke kolam renang, dan pulang ke rumah untuk bekerja sebagai pereka grafik bebas. Olivia, 16 tahun, ialah seorang perenang yang menjanjikan masa depan cerah. Dia telah mewakili negeri sejak berusia 12 tahun dan berlatih bersungguh-sungguh setiap pagi dan petang dengan impian untuk kesukan Olimpik sentiasa di hati. Namun, dalam beberapa minggu kebelakangan ini, sikap Olivia telah berubah. Daripada seorang anak yang sentiasa teruja dan bercerita dengan penuh semangat selepas latihan, seperti ibu, hari ini saya pecahkan rekod 100 meter gaya bebas sebanyak 0.33 saat. Kini sebaik sahaja masuk ke dalam kereta, dia akan menyarung fon kepala dan hanya merenung keluar tingkap. Dia kurang bercakap dan sering mengelak pandangan mata saya apabila kami berbual. Suami saya, David, berkata, "Biasalah tu, remaja. Mereka ada tekanan tinggi, persaingan sengit. Jangan risau sangat." Tetapi saya mempunyai firasat bahawa ada masalah yang lebih besar sedang berlaku. Pada suatu pagi, ketika Olivia sedang bersiap untuk menukar pakaian renang, saya ternampak kesan lebam ungu yang besar di lengannya. Apabila Olivia sedar saya melihat, dia segera mencapai jaket renangnya. "Olivia, lengan tu, kenapa, sayang?" Apabila saya bertanya. Olivia menjawab dengan nada mencurigakan, "Oh, ini, saya terlanggar tepi kolam masa pusingan balik. Tak ada apa-apa." Walaupun dia bercakap seolah-olah tiada apa-apa, suara dan riak wajahnya seolah-olah menyembunyikan sesuatu. "Terlanggar masa pusingan balik, tapi pusingan balik awak sentiasa sempurna, kan? Apa kata jurulatih? Ada cedera tempat lain ke?" "Betul ke cuma ini?" Apabila saya bertanya bertalu-talu, wajah Olivia mula masam. "Ibu, saya dah katakan, itu cuma kesilapan. Bukankah semua orang boleh silap?" Olivia menjawab dengan nada kesal, lalu cepat-cepat mengemas bagnya. Saya memegang pergelangan tangannya. "Olivia, cakap dengan ibu. Ada apa-apa ke, sayang? Latihan jurulatih Dave terlalu berat ke kebelakangan ni atau ada masalah lain?" Tiba-tiba, Olivia merentap tangannya dan berkata, "Saya dah lambat. Jurulatih Dave dah tunggu," sebelum berjalan keluar dari rumah dan menghempas pintu. Petang itu, apabila David pulang dari hospital, saya menceritakan perkara ini kepadanya. "David, lengan Olivia ada lebam besar. Dia kata terlanggar masa pusingan balik, tapi saya rasa dia macam sorok sesuatu. Entah apa yang berlaku kat kolam renang tu." David berfikir sejenak dan berkata, "Olivia akan ada pertandingan besar. Mungkin dia terlalu tertekan sampai kita yang risau berlebihan. Kalau kita terus mendesak, dia akan lebih memberontak. Mari kita tunggu dan lihat dulu." Saya memutuskan untuk mengikut kata suami, tetapi jauh di lubuk hati, saya masih risau. Malam itu, saya pergi ke bilik Olivia dan mengetuk pintu. Tiada jawapan, tetapi saya tahu sebabnya. Sejak kebelakangan ini, jika dia ada masa lapang, dia akan sentiasa menyarung fon kepala mendengar lagu. Olivia sangat menggemari budaya Malaysia, terutamanya drama dan musiknya. "Olivia, boleh ibu masuk, sayang?" Apabila tiada jawapan, saya perlahan-lahan membuka pintu. Olivia sedang berbaring di katil, masih memakai fon kepala dan merenung siling. Apabila saya mendekat, dia menanggalkan fon kepala. "Ada apa, ibu?" Suaranya tenang tetapi diselubungi keraguan. "Macam mana latihan hari ini? Awak betul-betul okey ke kebelakangan ni?" Apabila saya bertanya, Olivia hanya mengangguk. Saya memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut, tetapi perasaan ada sesuatu yang tidak kena masih tidak hilang. Seminggu kemudian, Olivia mengajak saya pergi ke pusat beli belah bersama. Sudah lama anak perempuan saya yang mengajak saya keluar, jadi saya sangat gembira.
Hari itu cuaca panas, jadi Olivia memakai baju T lengan pendek. Semasa kami duduk makan ais krim di hadapan air pancut di pusat beli belah, semasa dia menghulurkan tangan, saya ternampak satu lagi lebam. Kali ini, ia berhampiran dengan siku. Olivia, apa lagi ni? Sayang, sama macam kali terakhir kat lengan. Awak ada sorok sesuatu daripada ibu, kan? Apabila saya bertanya, Olivia segera menarik balik lengannya dan mengelak pandangan mata saya. Saya tidak tahan lagi. Tolonglah, sayang. Beritahu ibu apa yang berlaku. Ada orang buli awak kat kolam renang ke atau latihan jurulatih terlalu berat? Tiba-tiba, air mata mengalir laju dari mata Olivia. Melihat anak perempuan, saya menangis tersesak di tengah pusat beli belah membuatkan saya tidak tahu nak buat apa, tetapi yang lebih teruk ialah kebimbangan yang sangat besar melanda saya. Ibu, sebenarnya, saya susah nak nampak. Olivia berkata dengan suara yang menggeletar. Imejnya kabur semua. Apa saja yang saya pandang jadi samar-samar. Semasa berenang, saya tak nampak arah sebab tu terlanggar tepi kolam. Saya tak berani nak beritahu ibu. Saat mendengar kata-kata itu, seolah-olah arus elektrik melintas seluruh tubuh saya. Dalam kepala saya kosong. Apa? Tak nampak? Tak betul, kan? Apabila saya bertanya, Olivia mengangguk dan menangis lebih kuat. Mula-mula, cuma kadang-kadang. Jadi saya fikir mungkin sebab terlalu penat berlatih. Tapi, kebelakangan ni makin kerap. Ibu, saya terpaksa tinggalkan impian Olimpik ke? Suara anak saya yang menggeletar membuatkan saya turut menitiskan air mata. Saya segera menelefon David. Pada masa itu, dia sedang terikat dengan pembedahan kecemasan di hospital, tetapi selepas mendengar cerita itu, dia segera menyerahkan tugas kepada rakan sekerja dan meminta kami menemuinya di Jabatan Oftalmologi Hospital. Apabila David tiba, kami telah selesai mendaftar dan sedang menunggu. Dia menarik Olivia ke dalam pelukan dan berkata, "Jangan risau. Sayang, ayah ada di sini. Kita akan harungi ini bersama-sama." Tetapi di matanya jelas terpancar kerisauan. Selepas pakar oftalmologi menjalankan pemeriksaan terperinci, dia datang kepada kami dengan wajah yang serius. "Encik David, Puan Sarah, Olivia menunjukkan simptom retinitis pigmentosa juvenil keradangan retina pada remaja. Biasanya penyakit ini berlaku pada orang tua, tetapi kes yang berlaku pada remaja seperti Olivia sangat jarang ditemui dan kadar kelanjutannya sangat pantas. Jadi, ada cara untuk sembuh? Boleh dia kembali normal?" Saya bertanya dengan suara yang menggeletar. Doktor menggeleng perlahan. "Buat masa ini, kita hanya boleh melambatkan kemerosotan, tetapi mata kanan adik sudah mengalami kerosakan teruk. Kita boleh cuba rawatan ubat atau suntikan, tetapi anda perlu menerima hakikat bahawa untuk kembali pulih sepenuhnya adalah sangat sukar." Olivia menundukkan kepala dan menggenggam tisu di tangannya erat-erat. Sebaik sahaja keluar dari bilik pemeriksaan, anak saya berkata dengan perlahan, "Saya tak boleh berenang lagi, kan?" David memeluk bahu Olivia dan berkata, "Sekarang, kesihatan anak adalah yang paling penting. Fikirkan tentang berenang kemudian." Tetapi saya dapat mendengar impian Olivia yang runtuh. Beberapa minggu kemudian, kami mencuba setiap cara rawatan yang mungkin. Kami pergi ke banyak hospital, berunding dengan ramai pakar oftalmologi terkenal, tetapi jawapan yang diterima hampir sama. Hanya boleh melambatkan kemerosotan, tetapi sukar untuk sembuh sepenuhnya. Olivia mula murung setiap hari, dan kami perlahan-lahan kehilangan harapan. Pada suatu pagi, Olivia menangis teresak-esak dan berkata kepada saya, "Ibu, mata kanan saya dah tak nampak apa-apa." Kata-kata itu membuatkan saya terduduk di lantai, memeluk anak saya dan menangis bersamanya. Kenapa saya tak perasan lebih awal? Kenapa saya tak ambil serius masa dia terlanggar tepi kolam berkali-kali? Rasa bersalah melanda saya. David memandang kami berdua dan berkata, "Sarah, Olivia, kita tak akan mengalah. Masih ada harapan." Tetapi dalam nada suaranya terselit keputusasaan. Satu petang, Olivia datang kepada saya yang sedang duduk di sofa ruang tamu. Dia berkata dengan wajah yang lebih serius daripada biasa, "Ibu, ayah, saya ada satu permintaan." David dan saya merasakan beratnya suara anak kami, jadi kami menutup TV dan memberi tumpuan. "Cakaplah, sayang, nak minta apa?"
David berkata. Olivia berkata dengan suara menggeletar, "Saya nak pergi Malaysia. Saya nak pergi sekali sebelum saya hilang penglihatan sepenuhnya." Saat mendengar kata-kata itu, hati saya hancur. Olivia sangat suka drama dan muzik Malaysia dan selalu berkata bahawa suatu hari nanti dia mesti pergi. Tetapi perkataan sebelum saya hilang penglihatan sepenuhnya menunjukkan betapa teruknya dia menerima keadaannya. Saya tidak tahan lagi, saya memeluk Olivia dengan erat. David juga datang dan memeluk kami berdua. "Tentu, sayang. Kita akan pergi ke Malaysia. Ayah akan bawa anak ayah ke sana." David berkata dengan suara menggeletar. Malam itu, David memohon cuti tanpa had, manakala saya menangguhkan semua projek kerja bebas saya. Dan pada keesokan paginya, kami menempah tiket penerbangan ke Kuala Lumpur dengan segera. Kami menyenaraikan semua tempat pelancongan di Kuala Lumpur yang Olivia suka dan merancang perjalanan kerana apa yang diperlukan oleh keluarga kami sekarang ialah harapan dan kenangan manis. Seminggu kemudian, keluarga kami duduk di dalam kapal terbang menuju ke Malaysia. Olivia kelihatan ceria sejak pagi. Semasa menunggu untuk menaiki kapal terbang, dia bersenandung lagu-lagu Malaysia dan tersenyum sepanjang masa. "Ibu, bila dah sampai Malaysia, kita boleh tengok orang Malaysia betul-betul, kan? Dan saya nak cuba pakai baju kebaya juga. Oh, saya nak pergi tengok menara berkembar Petronas juga. Saya pernah nampak kat TV, cantik sangat. Sudah lama saya tidak melihat Olivia seperti ini." Di dalam kapal terbang, Olivia membuka buku bahasa Melayu dan berlatih mengucapkan perkataan asas seperti "Selamat pagi, terima kasih." Dia mengulanginya berulang kali dan ketawa. Kami ketawa bersamanya, tetapi jauh di lubuk hati, kami masih takut bahawa perjalanan ini mungkin peluang terakhir anak kami untuk melihat dunia. Selepas penerbangan yang panjang selama 14 jam, kami tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Olivia terpegun dengan imej pertama Malaysia yang dilihatnya dari luar tingkap. "Wow, kita betul-betul dah sampai. Susah nak percaya." Apabila masuk ke lobi ketibaan, wajah Olivia berseri dengan senyuman. Dia melihat papan tanda dalam bahasa Melayu yang belum pernah dilihat dan orang ramai yang berjalan sibuk dengan penuh minat. Selepas mengambil bagasi dan melepasi imigresen, kami keluar ke lobi lapangan terbang. Tetapi tiba-tiba, Olivia berhenti berjalan. Wajahnya menjadi pucat dan dia mula menggosok matanya. "Olivia, kenapa, sayang?" Saya segera berlari bertanya. "Ibu, tiba-tiba saya tak nampak. Mata kiri pun hampir tak nampak." Suara Olivia menggeletar ketakutan dan dia terduduk menangis. "Ibu, saya takut, saya tak nampak apa-apa." David segera memegang Olivia. "Olivia, sabar, sayang. Ayah ada di sini." "Tak apa, saya panik." Anak perempuan saya hampir kehilangan penglihatan di tengah lapangan terbang, sedangkan kami baru tiba di negara yang tidak dikenali dan tidak tahu ke mana hendak pergi. Tangisan Olivia menyebabkan kaki tangan lapangan terbang segera berlari. "Apa yang berlaku, Tuan?" Dia bertanya dalam bahasa Inggeris. David menerangkan situasinya. "Anak perempuan saya ada masalah penglihatan. Dia ada penyakit yang jarang berlaku dan tiba-tiba keadaannya merosot. Kami perlukan bantuan perubatan." Kaki tangan lapangan terbang segera menghubungi melalui radio dan dalam beberapa minit pasukan perubatan tiba. Selepas mereka memeriksa keadaan awal Olivia, mereka berkata melalui jurubahasa, "Perlu dihantar ke hospital segera, Tuan. Ada sebuah hospital universiti besar berdekatan. Kami akan panggil ambulans." Hanya 30 minit selepas tiba di Kelia, keluarga kami duduk di dalam ambulans menuju ke hospital. Olivia terseduh dalam pelukan saya dan menangis tanpa henti. "Ibu, tolonglah. Saya masih nak tengok Kuala Lumpur. Saya nak naik bot ke Tasik Putrajaya. Saya nak pergi Masjid Negara. Tolonglah." Saya mendengar kata-kata itu dan tidak dapat menahan air mata. David menggenggam tangan anak perempuannya erat-erat dan berkata, "Mesti nampak, sayang, Olivia. Jangan mengalah. Kita mesti nampak bersama-sama." Tetapi suaranya penuh dengan kebimbangan. Apabila tiba di hospital, Olivia segera dihantar ke bilik kecemasan. Pasukan perubatan bertindak pantas dan mula melakukan pelbagai pemeriksaan. Kami menunggu di bilik menunggu saudara mara dengan gelisah.
David menghubungi rakan sekerja yang merupakan seorang doktor di Australia untuk meminta nasihat manakala saya menyusun sejarah perubatan Olivia. Kami tidak berkata apa-apa, tetapi berpegangan tangan erat-erat. Datang dari Australia, Tuan. Untuk anak perempuan yang merupakan perenang, seorang doktor bertanya dalam bahasa Inggris. David mengangguk. Doktor itu tersenyum kecil. Nasib baik Anda kebetulan datang ke hospital kami. Saya kebetulan seorang pakar oftalmologi. Kira-kira 1,5 jam berlalu dan seorang jururawat menjemput kami ke bilik perundingan. Seorang doktor muda bernama Dr. Hafiz mula bercakap dalam bahasa Inggris. Saya akan maklumkan keputusan pemeriksaan. Dia memusingkan skrin ke arah kami dan menunjukkan imbasan mata Olivia. Simptom anak puan kemungkinan besar adalah retinitis pigmentosa akut dengan komplikasi vaskular. Perkara yang menarik ialah kes ini sangat melibatkan faktor vaskular, terutamanya kerana beliau adalah seorang perenang yang sering terdedah kepada tekanan air dan klorin. Ditambah pula dengan perubahan tekanan udara selepas perjalanan udara yang panjang, ini menyebabkan keadaan merosot dengan cepat. Jadi, ada cara untuk merawatnya? Saya bertanya dengan suara menggeletar. Dr. Hafiz mengangguk. Bernasib baik, hospital kami baru sahaja menjalankan kajian kes yang jarang ditemui dan serupa. Ada kemungkinan untuk sembuh kedua-dua belah mata. Mata kanan memerlukan pembedahan mikrokapilari, manakala mata kiri akan menggunakan laser untuk merangsang pemulihan saraf optik. Kedua-dua pembedahan mempunyai kadar kejayaan yang tinggi. Saat mendengar kata-kata itu, perasaan yang dipanggil harapan melintasi seluruh tubuh saya. Saya menangis teresak-esak dan berkata sambil menggenggam tangan David, "Terima kasih, doktor. Sungguh, bila boleh bedah. Disebabkan keadaan Olivia merosot dengan cepat, kita perlu melakukannya secepat mungkin. Kita boleh lakukan kedua-dua pembedahan serentak. Patutkah kita buat persiapan sekarang?" Kami bersetuju serta-merta dan menerangkan situasi kepada Olivia. Buat kali pertama dalam beberapa hari, anak perempuan, saya tersenyum ceria dan berkata, "Betul ke? Saya boleh nampak lagi dan boleh berenang lagi?" Doktor, Hafiz menjawab, "Jika pemulihan berjalan lancar, ya, ada kemungkinan." Sebelum Olivia masuk ke bilik bedah, kami bertiga berpelukan erat. "Tak apa, Olivia. Kita pasti akan lihat anak kita bersinar di kolam renang lagi," kata David. "Ibu sayang awak, Olivia. Awak sentiasa kebanggaan kami," tambah saya dengan suara menggeletar. Apabila Olivia hilang di sebalik pintu bilik bedah, saya terduduk di lantai. David bersandar pada dinding dan menyeka air mata. Tolonglah, biar anak perempuan kami dapat melihat lagi." Pasukan perubatan membawa kami ke bilik menunggu saudara Mara. Kami duduk di sana, saling memujuk. David mengulanginya, "Sarah, Olivia seorang anak yang kuat. Dia pasti akan melepasi ini." Tetapi suaranya juga menggeletar. Di koridor hadapan bilik bedah, kami menghabiskan masa menunggu yang terasa tidak berkesudahan. Saya mendongak ke siling berganti dengan menunduk berulang kali. Setiap kali saya memikirkan situasi yang paling teruk, saya menggelengkan kepala untuk menghalau fikiran itu. Tak boleh, Olivia mesti baik-baik saja. Dia anak yang kuat. David, yang berada di sebelah saya, menghela nafas panjang dan menggenggam tangan saya lebih erat. Sebagai seorang doktor, dia pernah mengetuai dan menyaksikan pembedahan yang tidak terkira banyaknya. Tetapi apabila memikirkan anak perempuannya sendiri terbaring di atas meja bedah, dia kelihatan seperti hilang kawalan. "Sarah, hospital ni memang hebat. Saya dah tanya kawan-kawan saya, jabatan oftalmologi kat sini memang terkenal di peringkat global." Kata-katanya sedikit sebanyak melegakan, tetapi masa seolah-olah terhenti. Di bilik menunggu saudara Mara, ada keluarga lain juga. Sepasang suami isteri tua sentiasa berdoa, manakala pasangan muda mendukung bayi yang baru lahir, menunggu dengan gelisah. Setiap orang mempunyai kebimbangan dan harapan mereka sendiri, tetapi fikiran saya hanya tertumpu pada Olivia. Hanya jika Olivia dapat melihat lagi, itu sudah cukup. David mengangguk. "Ya, sekarang kita hanya perlu fikirkan tentang kesihatan Olivia." Sepanjang 3 jam pembedahan, kami tidak pernah melepaskan tangan antara satu sama lain. Pemandangan Kuala Lumpur di luar tingkap perlahan-lahan menjadi gelap, tetapi di hati kami, cahaya harapan yang samar-samar mula bersinar. Masa berlalu.
Akhirnya, pintu bilik bedah terbuka. Dr. Hafiz berjalan keluar dalam pakaian pembedahan. Kami berdua segera berdiri. Saya cuba membaca riak wajahnya, tetapi mask menutupinya. Kedua-dua pembedahan telah berjaya, Puan, kata Dr. Hafiz sambil menarik masknya ke bawah. Wajahnya berseri dengan senyuman. Pembedahan kapilari di mata kanan menunjukkan hasil yang lebih baik daripada jangkaan, dan pembedahan saraf di mata kiri juga memberi tindak balas yang baik. Tetapi tempoh pemulihan 2 minggu selepas ini sangat penting. Kita perlu memantau keadaannya setiap hari dan mungkin perlu rawatan tambahan sedikit. Saat mendengar kata-kata itu, semua ketegangan yang terkumpul di hati saya meletus menjadi air mata. Terima kasih banyak, doktor. Terima kasih sangat-sangat. Saya tidak dapat berkata apa-apa, melainkan mengulang perkataan terima kasih berulang kali. David menggenggam tangan Dr. Hafiz dengan kedua-dua tangannya dan menundukkan kepala. Terima kasih banyak, dokter. Dokter. Hafiz tersenyum mesra dan berkata, kita tak boleh terlalu yakin lagi, tetapi Cik Olivia mempunyai semangat hidup yang kuat. Sebagai seorang perenang, dia mempunyai badan yang sihat yang akan membantu dalam pemulihan. Olivia dipindahkan ke bilik pemulihan dan kami dapat melihatnya segera. Imej Olivia yang sedang tidur dengan balutan luka menutup kedua-dua matanya menyedihkan, tetapi saya dapat merasakan bahawa nafasnya tenang dan teratur. Saya menggenggam tangan anak perempuan saya dengan erat dan memerhatikannya lama. Perjalanan ke Malaysia, krisis yang tidak dijangka di lapangan terbang, dan pertemuan dengan dokter Hafiz terasa seperti satu keajaiban. Semuanya seperti mimpi. David meletakkan tangan di bahu saya dan berkata perlahan, Sarah, semuanya dah okey. Olivia akan dapat melihat lagi. Mungkin dia boleh kembali berenang juga. Saya mengangguk sambil memegang tangan suami saya. Buat kali pertama, saya merasakan harapan yang sebenar. Semasa melihat wajah anak perempuan saya melihat seolah-olah ada senyuman muncul di sudut mulut Olivia. Mungkin dia sedang bermimpi indah. Kira-kira pukul 11 malam itu, Olivia mula sedar daripada ubat bius. Apabila mendengar rengekan perlahan, saya segera ke sisi katil. Ibu ada di sini, Olivia. Ibu ada di sebelah anak ibu, kata saya sambil menggenggam tangan anak perempuan saya erat-erat. Olivia cuba membuka mata perlahan-lahan, tetapi kerana dibalut dengan kain kasa, dia hanya mampu berkerut dahi. Di bilik pesakit yang dipenuhi bau ubat antiseptik dan bau khusus hospital, Olivia kelihatan sedikit keliru. Pembedahan berjalan lancar ke, Ibu? Olivia bertanya dengan suara menggeletar. Ya, sangat lancar, sayang. Dr. Hafiz kata kedua-dua pembedahan berjaya. Yang tinggal hanyalah pemulihan yang berjalan lancar, jawab saya sambil mengusap belakang tangan anak perempuan saya. Kena tunggu berapa lama baru boleh nampak lagi? Dalam suara Olivia, ada ketakutan dan harapan bercampur. David datang mendekat dan mencium dahi Olivia dengan lembut. Kira-kira 2 minggu, Olivia. Dalam tempo ini, jika anak ikut arahan doktor dengan ketat, hasilnya akan baik. Sekarang, rehat dulu ya. Olivia mengangguk perlahan dan kelihatan seperti tertidur lagi. David dan saya duduk bersebelahan di sofa kecil di bilik pesakit dan memerhatikan anak perempuan kami. Kehidupan harian di Australia, latihan renang Olivia, kehidupan biasa kami semuanya sangat berharga. Kami baru sedar akan hal itu sekali lagi. Dr. Hafiz kata dia akan datang awal pagi esok. Dia akan longgarkan sedikit balutan untuk melihat tindak balas awal, David berkata perlahan. Saya mengangguk. Ya, harap-harap ada berita baik. Sepanjang malam, kami bergilir-gilir menjaga Olivia di bilik pesakit di negara yang tidak dikenali. Keluarga kami lebih rapat berbanding sebelum ini. Olivia mula menangis senyap-senyap. Betul ke saya boleh nampak lagi, Ibu? Macam mana kalau penglihatan saya tak kembali? Macam mana kalau saya tak boleh berenang lagi? Suara Olivia yang menggeletar menghancurkan hati saya. Olivia, tak apa, sayang. Ibu ada di sini, ayah pun ada di sebelah. Semua orang ada di sini untuk anak ibu. Jangan risau. Mesti akan lebih baik. Sekarang, tak elok menangis, sayang. Kuatkan semangat. Saya mencium pipi anak saya sambil memujuk. David juga datang mendekat dan menggenggam tangan Olivia erat-erat. Olivia, ayah akan buat apa sahaja untuk anak ayah.
Kita berusaha sama-sama supaya anak ayah boleh kembali ke kolam renang, ya? Jadi, jangan menangis, ya, champion ayah. Kena berani. Olivia mengetap bibir dan mengangguk. Minggu pertama selepas pembedahan adalah tempoh yang panjang bagi keluarga kami. Olivia banyak berbaring di katil. Kami bergilir-gilir menjaga anak perempuan kami di sisi. Setiap kali Olivia bangun, David akan bercerita tentang berita pasukan renang Australia atau sukan Olimpik dengan nada ceria, cuba membuat anak perempuannya berasa tenang. Tetapi pada tengah malam, dia akan keluar ke koridor di luar bilik dan mengelap air mata sendirian. Sebagai seorang doktor, dia tahu lebih daripada sesiapa betapa bahayanya keadaan Olivia. Saya sedih melihat suami saya begitu, tetapi saya tidak tahu perkataan apa yang harus digunakan untuk memujuknya. Dr. Hafiz akan datang memeriksa keadaannya setiap pagi. Bengkak surut lebih cepat daripada yang dijangka dan tindak balas saraf optik juga ke arah yang baik. Buat masa ini adalah petanda yang baik. Kata-katanya sedikit sebanyak melegakan kami, tetapi kebimbangan masih belum hilang. Setiap hari terasa seperti menaiki roller coaster yang silih berganti antara harapan dan keputusasaan. Saya sering duduk di sebelah Olivia, perlahan-lahan mengelap kawasan sekitar matanya dan bertanya, "Sakit tak, sayang? Nak apa-apa?" Olivia akan tersenyum nipis dan menjawab, "Tak, Ibu. Cuma ada Ibu dengan Ayah kat sisi pun dah terbaik." Kata-kata itu memberi kami semangat lagi. Dan kemudian, pada hari ke-7 selepas pembedahan, tiba masanya untuk Dr. Hafiz membuka balutan luka di kedua-dua mata Olivia. Jantung saya berdebar kencang. David dan saya berpegangan tangan erat-erat. Olivia sendiri kelihatan cemas sehingga mengetap bibir. "Cik Olivia, cuba buka mata perlahan-lahan." "Ya." "Pada mulanya mungkin rasa silau sikit. Jangan paksa. Kalau nampak cahaya, beritahu doktor, ya." Suara Dr. Hafiz yang tenang membuatkan Olivia perlahan-lahan membuka mata dengan berhati-hati. Olivia berkelip sejenak, dan tiba-tiba air mata bergenang dan dia menjerit, "Ibu, Ayah, nampak. Saya betul-betul nampak, jauh lebih jelas." Pada saat itu, perasaan yang terkumpul meletus. Saya memeluk anak perempuan saya dan menangis tersesak-esak. David bersorak kegembiraan dan memeluk Olivia. "Anak ayah dah berjaya, memang champion kami." Olivia menangis dan ketawa. "Susah nak percaya dunia ni sejelas ini." Image di depan saya tajam sangat. Dr. Hafiz mengangguk dengan puas. Pemulihan lebih cepat daripada yang saya jangkakan. Terutamanya mata kanan yang menjalani pembedahan kapilari, tindak balasnya sangat baik. Beberapa hari kemudian, penglihatan Olivia bertambah baik dengan menakjubkan. Sebelum keluar dari hospital, Dr. Hafiz menjelaskan secara terperinci tentang penjagaan diri selepas pembedahan. Untuk mengekalkan penglihatan Cik Olivia pada tahap sekarang, perlu datang pemeriksaan kesihatan secara berkala dan menerima rawatan khas. Jika boleh, saya syorkan datang ke Malaysia setiap 6 bulan untuk mendapatkan rawatan di hospital kami. Dan sebelum kembali berenang, mesti ada tempoh pemulihan sekurang-kurangnya 3 bulan, ya. Olivia tersenyum ceria dan berkata kepada saya, "Ibu, macam ni, kita boleh datang Malaysia selalu kan? Lain kali, saya betul-betul nak naik bot kat Tasik Putrajaya dan nak pakai baju kebaya juga." David memeluk anak perempuannya dan berjanji, "Tentu, sayang. Bila-bila anak ayah nak datang, ayah akan bawa. Tempat ni dah jadi tempat yang istimewa untuk kita." Pada saat itu, saya sedar bahawa seluruh perjalanan ini bukan sekadar tragedi, tetapi permulaan keajaiban. Di mata Olivia, harapan bersinar lagi. Petang itu, selepas Olivia tidur, David dan saya duduk berbual di bangku di taman hospital. Bintang-bintang di langit berkelipan di tengah-tengah cahaya terang Kuala Lumpur. "David, siapa sangka kita terpaksa datang ke Malaysia macam ni, kan? Apa yang Olivia cakap nak datang Malaysia ni betul-betul macam takdir," kata saya. Suami saya menggenggam tangan saya erat-erat dan mengangguk. "Betul, Sarah. Di Australia, kita pergi banyak hospital tapi tak jumpa harapan. Tapi kita jumpa keajaiban di negara yang Olivia suka. Macam Olivia tahu dengan naluri saja, kan?" Suaranya penuh dengan kesyukuran dan kehairanan. "Impian untuk menjadi perenang pun ada harapan balik, kan?" Dr. Hafiz kata lagi 3 bulan dah boleh mula berlatih renang ringan, kata saya penuh harapan.
David tersenyum. Kalau tengok semangat Olivia, mungkin dia akan pulih lebih cepat daripada tu. Budak tu sentiasa mengejutkan kita. Apabila penglihatan Olivia bertambah baik setiap hari, keluarga kami kembali mempunyai senyuman yang sebenar selepas beberapa bulan. Doktor Hafiz menyarankan kami tinggal di Malaysia sekurang-kurangnya 3 minggu lagi untuk pemeriksaan berkala supaya Olivia dapat pulih sepenuhnya. Dan kami memutuskan untuk mengambil peluang ini untuk melawat tempat-tempat di Malaysia yang Olivia ingin lihat selama ini. Ibu, sekarang saya betul-betul nampak jelas. Warna dia secerah ini ke? Apabila Olivia berkata dengan gembira sambil berjalan di koridor hospital, hati saya membesar dengan rasa syukur. David memandang wajah anak perempuannya yang ceria dan berkata gembira, akhirnya dapat tengok senyuman Olivia lagi. Perjalanan pertama kami di luar hospital. Kami memilih untuk ke Taman KLCC berhampiran dengan menara berkembar Petronas. Apabila Olivia melihat taman yang pernah dilihatnya di drama TV dan video YouTube dengan matanya sendiri, dia tidak dapat menahan keterujaannya. Ibu, ayah, kita sewa basikal pusing-pusing Taman KLCC nak. Saya tak boleh kayuh sendiri. Ayah bonceng ya. Mata Olivia bersinar dengan jangkaan. Walaupun doktor melarang Olivia bersenam berat, David berfikir bahawa ini mungkin tidak mengapa, jadi dia pergi menyewa basikal. David mengayuh di hadapan, manakala Olivia duduk di belakang. Saya berjalan perlahan di sisi dan memerhatikan mereka berdua. Macam mana, Olivia? Angin sejuk, kan? David bertanya semasa mengayuh basikal. Ya, hebat sangat, ayah. Pemandangan cantik sangat. Olivia ketawa riang dan memandang menara berkembar Petronas yang megah. Selepas berbasikal sebentar di tepi tasik, kami berehat di bangku di tepi sambil menikmati angin sejuk. Kami menghabiskan masa dengan tenang, ia terasa seperti permulaan yang baru. Ibu, orang kat sini nampak gembira kan? Dari orang yang jogging, keluarga yang berbasikal, pasangan yang berkelas semua nampak santai, Olivia berkata sambil melihat sekeliling. Ya, damai sungguh. Ia ada daya tarikan yang berbeza daripada pantai di Australia, David berkata dengan kagum. Tiba-tiba, Olivia membuat muka serius dan bertanya, Ibu, ayah, kalau saya betul-betul hilang penglihatan, saya betul-betul kena berhenti berenang ke? Soalan itu membuatkan kami berdua terdiam seketika. David yang mula bersuara. Mungkin akan susah, tapi tak semestinya kena berhenti. Ada ramai perenang yang mempunyai masalah penglihatan, macam atlet yang bertanding di Paralimpik. Tapi, sekarang tak payah risau pasal tu, sebab mata anak ayah dah nak sembuh. Saya memegang tangan Olivia dan berkata, betul, sayang. Olivia mengangguk dan berkata, saya faham. Tapi, kejadian kali ini buat saya belajar sesuatu. Betapa pentingnya perkara yang kita anggap biasa, sama ada penglihatan atau apa sahaja. Dan ia buat saya rasa macam lebih memahami perasaan orang lain yang menghadapi kesukaran, David. Dan saya berpandangan dengan terkejut. Anak perempuan kami telah berkembang setapak lagi melalui pengalaman yang menyakitkan ini. Keesokan harinya, kami menuju ke tempat yang boleh merasai budaya tradisional Malaysia. Olivia, awak pernah kata nampak dalam drama dan nak cuba pakaikan? Jom kita cuba pakai baju kebaya nak. Apabila saya bertanya, mata Olivia bersinar dan dia menjerit. Betulkah? Mestilah nak sangat-sangat. Apabila masuk ke kedai sewa baju kebaya berhampiran Masjid Negara, pelbagai warna baju kebaya yang cantik menyambut kami. Olivia memilih baju kebaya berwarna biru lembut dengan sulaman bunga merah jambu lembut. Apabila dia siap menukar pakaian, kami berdua terkesima. Dengan perhiasan kepala tradisional yang menghiasi kepalanya, Olivia kelihatan seperti watak yang keluar dari drama. Olivia, cantik sangat, sayang. Macam puteri Malaysia, saya berkata dengan terharu. David mengambil kamera dan tidak berhenti mengambil gambar dan bergurau. Anak kita macam ni, nanti kena pancing dengan pengarah drama Malaysia baru tahu. Olivia ketawa malu sambil melihat garisan cantik baju kebaya di cermin. Saya tak pernah pakai baju secantik ini. Biasa pakai baju renang je. Bila pakai macam ni, rasa istimewa sangat. Kami menuju ke Dataran Merdeka. Olivia terpegun dengan seni bina indah bangunan lama dan taman yang cantik. Dia tidak berhenti mengambil gambar dengan telefon pintarnya dan berkata,
Kalau kawan-kawan tengok gambar ni, mesti cemburu. Susah nak percaya saya datang ke lokasi penggambaran drama yang saya suka. Ibu, ayah, ini betul-betul pengalaman istimewa. Ia akan jadi kenangan yang takkan saya lupakan sepanjang hayat. Kata-kata Olivia membuatkan kami berpandangan dan tersenyum. Hanya melihat anak perempuan kami gembira begini, semua kesusahan seolah-olah hilang. Pada waktu tengah hari, kami pergi ke kawasan kedai berdekatan dan mencuba makanan Malaysia. Olivia melihat sate dan matanya membulat. Wah, ini makanan yang saya nampak dalam kartun. Nampak panas, tapi boleh makan ke? David ketawa dan menjawab, tentu, sayang. Dah sampai Malaysia, tak makan sate macam mana? Ayah pun nak cuba. Olivia mencuba dengan berhati-hati dan matanya terbeliak. Wah, panas tapi sedap. Tiba-tiba, kami bertiga berkongsi pelbagai jenis makanan, sate, nasi lemak, dan cendol, dan menghabiskan masa dengan gembira. Melihat Olivia makan makanan Malaysia dengan berselera, saya merasakan semua kebimbangan dan ketegangan yang lalu telah hilang. Minggu terakhir di Malaysia, kami naik ke Skydeck di Menara Berkembar Petronas untuk melihat pemandangan malam Kuala Lumpur. Semasa naik lift, Olivia terpegun dengan pemandangan Kuala Lumpur yang terbentang luas di luar tingkap. Ibu, ini semua Kuala Lumpur ke? Besar dan cantik sangat. Lampu berkelipan macam bintang. Di mata Olivia, bintang-bintang turut bersinar. Apabila tiba di tempat pemerhatian di puncak Menara Berkembar Petronas, Olivia berdiri diam merenung pemandangan malam Kuala Lumpur sebentar dan tiba-tiba berkata dengan wajah serius, Ibu, Ayah, saya betul-betul gembira dapat datang ke Malaysia dan mata saya boleh nampak balik dan dapat tengok pemandangan cantik macam ni juga. Sebenarnya, saya nak duduk sini lama sikit. Bila dah besar, saya nak tinggal kat sini. Saya memegang tangan Olivia. Olivia, kalau anak nak buat apa-apa, ibu sokong semua. Sayang, kalau anak gembira, itu yang paling penting. David juga memeluk bahu Olivia dan berkata, betul, kalau anak ayah nak buat apa-apa, sentiasa boleh. Nak datang Malaysia bila-bila pun boleh. Nak belajar universiti kat sini pun boleh. Nak berlatih kat sini pun boleh. Dr. Hafiz akan sentiasa jaga anak ayah. Mata Olivia bersinar dan dia menjerit. Betul ke? Kalau macam tu, lepas habis sekolah menengah, saya nak sambung belajar kat Universiti Malaysia. Nak teruskan berenang kat sini dan nak belajar bahasa Melayu sampai pandai. Pada saat itu, keluarga kami mendapat impian baru di bawah cahaya indah Menara Berkembar Petronas. Sebelum menaiki kapal terbang pulang ke Australia, saya duduk di lobi hotel dan mengenang kembali kejadian seperti dalam filem sepanjang beberapa minggu yang lalu daripada saat putus asa apabila Olivia hampir kehilangan penglihatan sehingga pembedahan dan pemulihan seperti keajaiban di Malaysia dan mata anak perempuan saya yang kini bersinar ceria. Semuanya seperti mimpi. David, kita buat keputusan yang betul kan? Saya bertanya perlahan. Suami saya menjawab dengan yakin, tentu, Sarah. Kalau kita tak datang ke Malaysia, Olivia mungkin akan hilang kedua-dua penglihatan dan impiannya. Kadang-kadang, di saat yang paling putus asa, peluang yang paling menakjubkan akan tiba. Sebelum menaiki kapal terbang di Kelia, Olivia melihat bumi Malaysia buat kali terakhir dan berkata, Ibu, Ayah, saya betul-betul gembira dapat datang ke Malaysia. Sekarang saya ada impian baru, sebab saya dah nampak dunia dan peluang yang lebih luas. Saya sangat bersetuju dengan kata-kata anak perempuan saya dan mengangguk. Ya, sayang, kita pasti akan datang lagi. Bila-bila anak ibu nak datang, dan setahun kemudian, Olivia, anak perempuan kami, betul-betul datang belajar di Malaysia. Dia mendaftar di universiti terkenal di Kuala Lumpur dengan beasiswa atlet renang dan dengan penjagaan berterusan Dr. Hafiz. Penglihatannya kekal stabil dan dalam keadaan baik. Walaupun mata kirinya perlu memakai kanta lekap khas sepanjang masa, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Kini, Olivia telah menjadi bintang yang sedang meningkat naik dalam pasukan renang universiti di Malaysia. Saya hanya berharap anak perempuan kami yang telah memulakan kehidupan baru di Malaysia akan sentiasa sihat, gembira, dan dapat mengejar impiannya sepenuhnya. Dan saya ingin menggunakan ruang ini untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pasukan Perubatan dan Kaki Tangan Kesihatan Malaysia
serta rakyat Malaysia yang peramah dan baik hati yang telah membantu kami dalam masa krisis. Terima kasih dari lubuk hati atas keprihatinan dan kasih sayang yang telah anda berikan kepada Olivia